lepas solat asar. Lepas solat asar, kemudian dia berdiri kat pintu besar, dia tengok orang lalu, duk cari sifat yang Hasan Basri sifatkan. Sebab orang ni boleh cari-cari tak ada, tuan-tuan. Dia tengok seorang tak ada, dia pun tengok. Dah ramai, bukannya kita tengok seorang-seorang, tengok gitu, kerana ramai, keluar, tak ada. Akhir sekali, tinggal seorang lelaki yang duduk hujung. Dia pun tengok tu, dia kata mungkin dia ni dah. Ada sifat-sifat yang Hasan Basri. Dia pun pergilah, dia kata, wahai tuan, ya, saya datang ni, ya, sebab saya tahu tuan ni boleh ubatkan sakit kepala sebab saya sakit kepala. Akhir sekali, wali tu tanya, kamu tahu daripada mana? Dia kata, saya dapat maklumat daripada Hasan Basri. Sebab Hasan Basri yang cerita pada saya. Dia kata, Hasan Basri ni, mudah bahasa bercakap lah tuan-tuan. Hasan Basri ni tak jadi, dia pecahkan rahsia aku. Ya? Dia tak nak terlibat dengan manusia, wali-wali tuan-tuan ya. Akhir sekali, tak apalah. Kalau Hasan Basri dah pecahkan rahsia aku pun juga nak pecahkan rahsia dia. Kamu duduk kat mana tadi? Dia kata, aku duduk kat pintu besar. Kamu perasan tak ada lelaki yang sekian-sekian sifat dia, sekian-sekian ni? Kamu perasan tak tadi? Dia kata, aku perasan, tapi aku tak tengok sangat siapa dia tu. Tapi aku perasan lelaki yang macam ni, sebab aku duduk tengok tu. Kalau kamu nak tahu tu lah Hasan Basri. Aku nak pecahkan rahsia dia kata. Hasan Basri ni, dia solat zuhur di Basrah, dia solat asar di Mekah. Kemudian dia solat maghrib di Basrah. Masa tu Basrah dengan Mekah, tuan-tuan, agak-agak lebih kurang sebulan lebih perjalanan dia. Tapi dia solat zuhur Basrah, solat asar di Mekah. Tu dia nak balik tu, nak solat asar tu. Solat maghrib di tempat dia tu. Tu wali-wali tuan-tuan. Macam kita dengar Tok Kenali. Ada 2 riwayat katanya, tapi ni riwayat sahih, semua orang cerita. Dia katanya tuan guru dia kat Mekah nak makan durian. Katanya cucu dia nak makan durian. Akhir sekali tuan-tuan, dia sembahyang 2 rakaat ataupun takdirnya dia orang kata dia balik ambil durian tu. Kat Melayu. Masa tu bukan musim durian. Bawa pergi durian kat Mekah. Bukan naik flight, bukan naik apa, dalam masa sekejap. Macam dia ada anak murid dia cerita, dia nak pergi Kenduri. Ya, Kenduri tu luar seberang sungai Kenduri tu. Jadi anak murid kata, "Mai tuan guru, sebab sampan ada sebuah aja. Ya kita pergi sekali lah, mudah terus." Ya. Tok Kenali kata, "Kamu pergi dulu, kejap aku sampai." Sampan ada sebuah. Dan dah tuan guru kata pergi dulu anak murid dia pergi dulu, tengok dia duduk makan dah kat situ. Macam mana tuan-tuan? Apa tu? Kemuliaan yang Allah bagi, karamah. Sebab tu karamah ni dia tak boleh usaha. Tuan-tuan sembahyang ratus rakaat sebab nak karamah tak jadi. Ya, walaupun tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, Allah redha dengan tuan-tuan, Allah terima tuan-tuan sebagai kekasih dia. Sebab Allah tengok kejujuran yang ada dalam hati itu, keimanan yang ada dalam hati. Ya Allah bagi kemuliaan, karamah. Cuma bahasa terjemah biasanya khariqul adat, iaitu benda yang berlaku melanggar adat. Begitu ajalah. Boleh tuan-tuan ya? Ada yang kita kata karamah. Baik, kemudian 35. Ya, ringkasan yang ke-35, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Ni kita dah sedia maklum dah ya, Nabi terakhir. Apabila Nabi terakhir, Rasul pun akhirlah. Sebab nak jadi Rasul kena Nabi dulu. Sebab ada orang kelentung. Tolong ingat ni. Ada orang kelentung dan ada orang termakan. Dia kata, cuba tuan semak betul-betul dalam Quran. Allah kata khatamun nabiyyin. Yang Allah kata. Allah tidak kata khatamul mursalin. Orang ni dapat idea, kadang-kadang kita pun pelik juga tuan-tuan, bagus-bagus juga idea dia. Kita tak perasan, kita duduk mengaji kita tak perasan, dia perasan. Macam ada seorang kawan saya, dia di Singapura. Dia tangkap ada seorang ni, dia kahwin 10 dia kahwin. Kemudian bukan setakat dia kahwin 10 tuan-tuan, anak dia pun dia dogo lagi, anak perempuan dia. Maka ditangkap oleh jabatan agama sana. Kawan saya dia peguam, dia orang sini, dia kahwin dengan orang sana. Dia peguam syar'i. Duk tanya kawan tu, ya, kamu ni buat macam ni kamu tak insaf ke kamu itu? Dia kata, apa pun masalahnya? Kan Quran bagi. Pihak jabatan agama tanya, mana dalil Quran bagi kahwin 10? Saya mengaji huruf waw, dia kata. Huruf waw, kan ayat Quran tu ada waw, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Ada waw kata, kamu tak mengaji ke? Dia syarah pula kat orang agama, jabatan agama. Waw tu waw ziyadah kata dia. Kan waw kan banyak, tuan-tuan mengaji. Ya? Tuan-tuan, waw dalam Quran tu banyak. Ada waw ataf, ada waw isti'naf, ada waw qasam, waw sumpah, ada waw ma'iyah, waw bersama, ada wawul hal. Tengok ilmu dalam Quran.
Waw hal, waw yang berada di awal dhamir, dia panggil waw hal, keadaan. Ya, ada waw tambah, memanglah ada waw tambah, ada waw atau. Waw tapi bukan makna dan, waw dengan makna atau. Ya, kalau tuan-tuan pergi Kelantan lagi ada waw bulan. Yang tu. Nanti tak masuklah. Nampak tak? Waw. Jadi dia pun kelentung orang tu. Kamu tak baca Al-Quran. Waw tu kan waw tambah. Dia guna waw tambah. Kita waw atau kat situ. Ya. Fankihu ma taba lakum minat. Tuan-tuan hafal tak ayat ni? Tak hafal? Patut seorang pun sekarang ni pun. Ya kalau hafal ayat ni dah dapat 2 dah. Puan-puan hafal tak ayat ni? Kalau puan-puan hafal ayat ni, ya nak ini juga nak hujah suami jangan kahwin 2. Sebab ada akhir ayat tu. Dia kena bijak juga. Hafal tak? Tak hafal? Ya, fankihu ma taba lakum, kahwinlah kamu di kalangan perempuan-perempuan yang kamu berkenan. Saya terjemah mudah ya. Taba lakum, yang kamu rasa berkenan di hati kamu. Berapa nak kena kahwin? Masna. 2 kahwin. Cuma saya dengan tuan-tuan dulu silap. Kita kahwin 1 dulu. Sepatutnya kita 2 serentak baru mudah. Betul. Ya, masa tu isteri kita pun tak berani lagi nak marah kat kita dah. Sekarang dia berani dah. Sebab dah lama dah. Tapi silap situlah. Saya pun silap juga. Tak ada yang tu saya bergurau ya puan-puan ya. Nanti panggil Ustaz Nik pula, saya tak mengaji dah. Ustaz Nik apa ni. Tak ada saya. Masna 2. Wa thulasa. Waw kat situ bukan dan kahwin 2 dan 3. Ketika ahli sunnah wal jamaah, waw di situ dia tak terjemah dan. Dia terjemah au atau. Tapi dia kata dia mengaji, dia terjemah waw tu tambah, waw tambah. Kalau kamu 2, kalau tidak kamu tambah lagi 3, wa ruba'a, kamu tambah lagi 4. Kalau kamu tak rasa adil, kamu tambah lagi 1 lagi. Jadi 10. Tercengang jabatan agama tu. Kalau tak mengaji waw. Macam Ustaz Khairuddin Takiri ya, YB. Dia PhD waw tu. Dia PhD dia waw sebiji dalam Quran. Ada ramai nak kata hebat huruf waw dalam Quran tu baru huruf waw. Kemudian tuan-tuan orang tanya pula, kenapa pula kamu sampai buat hubungan dengan anak perempuan kamu tak cukup lagi? Dia kata kamu tak belajar ke hadis? Hadis kata anta wa maluka li abika. Tengok dia baca. Macam mana tuan-tuan? Kan ada hadis anta wa maluka li abika. Engkau dan harta yang kau miliki semuanya milik ayah engkau. Memang tuan-tuan. Sebab tu ayah kita bunuh kita tak kena kisos. Ayah kita curi duit kita tak kena potong tangan. Dan ayah kita nak ambil duit kita tak minta izin pun tak apa, kan kita belajar kan? Memang kita ni milik ayah kita. Jadi dia kata kamu tak baca. Tapi dia faham dengan pegangan yang salah. Jadi dia kata kamu dengan harta kamu milik ayah kamu. Jadi dia kata anak perempuan dia pun milik dia. Maka tu yang dia itu anak perempuan dia. Tengok manusia. Tapi kalau kita berdepan dengan dia baca hadis ni, kamu tak baca ke hadis? Kita baru dengar hadis tu, ya juga. Sama juga orang kelentung dalam bab ni. Ayat Quran kata khatamun nabiyyin. Ayat Quran kata tak kata khatamun mursalin. Lepas tu dia mengaku rasul, dia tak mengaku nabi. Nak jawab apa kita? Sebab tu kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi yang terakhir, maka sebelum jadi rasul dia kena jadi nabi. Sebab itulah setiap rasul adalah nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Tapi kalau Nabi dah akhir, tak ada lagi Rasul. Allah, tuan-tuan, orang kelentung sekarang baca Quran aja. Ayat Quran ni. Ya, boleh tak boleh kahwin tanpa wali? Dia kata boleh. Tu Nabi Adam cerita kahwin dengan Hawa tu mana ada wali? Tuan-tuan nak jawab apa kat dia orang ni? Agak-agak lah. Nak jawab apa? Apa salahnya? Quran ada. Quran cerita. Quran kan untuk itu. Ada seorang tu, ustaz, marilah jumpa kawan saya ustaz. Ya, saya cakap 1 dia baca Quran, saya cakap 2 dia baca Quran. Tapi dia macam ni lah. Tu macam tadi lah. Nak jawab apa kita tuan-tuan? Kata nak ikut Quran. Tak sesat. Kan Nabi dah kata ikut Quran tak sesat. Jadi kami ni kahwin tak ada wali. Sapu je semua sekali kalau ada. Sebab Nabi Adam kahwin pun tak ada wali.